Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan subjek EDUP 2093 Pedagogi. Nama saya Nur Rashidah binti Mustafa daripada Unit Pendidikan Islam Menengah, dan komponen kemahiran mengajar adalah set penggunaan bahan sumber elektronik slide. Okey, mari sama-sama kita belajar. Kita akan belajar pendidikan Islam bagi tajuk konsep ibadah dan jenis hukum. Okey, nak tahu maksud ibadah ni apa? Okey, kita buat ibadah hari-hari kan, kita kena tahu apa maksud ibadah tu. Okey, maksud ibadah dari segi bahasa adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak tunduk dan patuh ni? Kena ikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya adalah istilah. Dari segi istilah pula adalah semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin yang disukai Allah dan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Tujuan ibadah ni, apa tujuan kita melakukan ibadah? Okey. Tujuan yang utama adalah manusia ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aspek ibadah tu dalam seluruh kehidupan kita. Okey, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Okey, surah Az-Zariyat ayat 56. Okey, seterusnya kita dah tahu makna maksud bagi ibadah tu itu apa. Sekarang seterusnya kita masuk kepada jenis-jenis ibadah. Okey, jenis-jenis ibadah ada dua. Yang pertama ibadah khusus dan yang kedua adalah ibadat umum. Okey, ibadat khusus ni apa? Ibadat yang telah ditetapkan, tak boleh diubah. Okey, maksudnya ibadah tu dah ditetapkan, memang kita tak boleh nak ubah suka-suka hati. Okey, baiklah. Ibadat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syarat yang tidak boleh diubah. Okey, apakah contoh-contoh ibadah khusus yang selalu kita lakukan? Okey, memang kita hari-hari kena lakukan. Okey, yang pertama, contohnya adalah solat. Solat tu wajib kan? Itulah ibadah khusus yang tidak boleh berubah. Solat fardu tu, 5 kali sehari yang kita solat tu adalah ibadah khusus. Yang seterusnya adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa hari Isnin, Khamis tu kita panggil apa? Ya, nanti kita masuk untuk seterusnya. Okey. Contoh lain adalah zakat dan haji. Ni dalam rukun Islam kita ni. Okey, zakat kita kena keluarkan, dan haji bagi yang berkemampuan. Okey, seterusnya adalah ibadat umum. Okey, tadi kita masuk ibadat khusus, sekarang kita masuk pula kepada ibadat umum. Okey, ibadat umum ni pula ialah perkara-perkara yang meliputi segala aspek kehidupan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan bertujuan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apakah contoh-contoh ibadah umum yang biasa kita hari-hari lakukan? Okey, baiklah. Contoh ibadah umum yang setiap hari kita lakukan. Okey, pada hari ini kita minum, kita makan, kita pergi kerja, kita datang sekolah. Itu semua adalah ibadah, tapi kita aspekkan kepada ibadah umum. Tapi apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Kita pergi sekolah belajar pun ianya adalah ibadah. Okey, hatta kita tidur sekalipun ia boleh dijadikan sebagai
Ibadah. Kita nak merehatkan diri kita. Lepas tu kita nak bangun, kita nak beribadah. Seperti solat pula kan. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada jenis-jenis hukum. Okey, tadi kita dah tahu dah. Ibadat ni terbahagi kepada dua kan, khusus dan umum. Okey, seterusnya kita masuk jenis-jenis hukum. Okey, kita melakukan ibadah tu adalah hukum bagi sesuatu perkara. Okey, yang pertama hukum wajib. Okey, wajib ni macam mana? Kalau kita buat dapat pahala, tak buat kita dapat dosa. Okey, contoh solat fardu 5 kali sehari tu. Kita wajib solat. Kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Okey, contoh lain adalah puasa. Puasa pun wajib. Puasa di bulan Ramadan. Okey, hukum yang seterusnya, sunat. Okey, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Okey, contohnya adalah solat sunat. Solat sunat ni kalau kita buat dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan tak berdosa. Okey, contoh lain zikir. Okey, seterusnya kita teruskan dengan hukum harus. Harus ni apa? Tak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Contohnya mandi, senang cerita. Kalau kita tak mandi pun tak berdosa. Macam tu. Okey, yang keempat hukum makruh. Okey, makruh ni dapat pahala jika kita tinggalkan dan tak berdosa kalau kita lakukan. Okey, contohnya ketika kita mengambil wuduk. Okey, sebab tu kita mengambil wuduk, kawan sebelah masa dekat surau, tiba-tiba kawan awak bersembang-sembang sambil-sambil ambil wuduk tu. Okey, hukumnya adalah makruh, tapi kita tak berdosa. Walaupun kita bersembang waktu tu, kita tak berdosa, tapi hukumnya adalah makruh. Kalau boleh, elak-elakkan. Okey, sebab kita akan dapat pahala kalau kita tinggalkan. Maksudnya kalau kita ambil wuduk tu, kita tak bercakap, maka kita akan mendapat pahala. Okey, yang terakhir hukum haram. Okey, haram ni memang kita tahu, kita kalau kita buat, kita berdosa besar. Kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Okey, contohnya adalah berjudi, minum arak dan mencuri. Okey, hukumnya adalah haram. Kalau awak curi duit rakan-rakan awak, hukumnya adalah haram. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada permasalahan hukum bagi permasalahan. Okey, Ustazah bagi perkara ni nyatakan apa hukum dia. Okey, contoh yang pertama, Normawati suka berpuasa pada setiap hari Isnin dan Khamis. Apa hukumnya? Dah ada jawapan dah. Okey, hukumnya adalah sunat. Okey, puasa hari Isnin dan Khamis adalah sunat. Kalau puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Okey, pernyataan yang kedua, Aiman mencuri duit rakannya di sekolah. Okey, apakah hukum Aiman curi duit rakan dia ni? Apa hukum dia? Hukum dia adalah haram. Okey, seterusnya, Atikah dan Hajar selalu berbual-bual ketika mengambil wuduk. Hukumnya adalah makruh. Kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Okey, yang keempat, Raihan mandi sebelum pergi ke sekolah. Okey, hukumnya apa? Adalah harus. Yang terakhir, kita mesti berpuasa di bulan Ramadan. Hukumnya adalah wajib.
Okey, seterusnya, macam mana cara kita untuk menepati hukum syarak? Okey, kita nak pastikan diri kita menepati hukum syarak ni, kita kena banyak dengar nasihat daripada ibu bapa, daripada guru-guru. Kita kena ikut, kita dengar apa yang mereka sampaikan. Okey, seterusnya kita kena bergaul dengan rakan yang baik. Okey, yang ketiga, menjaga maruah diri dan keluarga. Kita kena menjaga kehormatan diri kita dan keluarga kita. Bila kita jaga maruah kita, kita menjaga juga maruah keluarga kita. Okey, dan seterusnya, mengingati azab Allah. Ingat, kita ada syurga dan neraka, dosa pahala. Kita kena ingat, kita buatlah kebaikan dan jauhi kemungkaran. Okey, setakat itu sahaja kelas pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.